Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat video perlawanan di antara Kedah menentang pasukan Penang, yang mana Kedah menang besar 4-1 hasil jaringan daripada Kipre 2, 1 daripada Kepa Sherman dan 1 daripada Badrul Bahtiar. Manakala gol sagu hati Penang dijaringkan oleh David Rowley. Boleh saya katakan semalam semuanya player yang menjaringkan gol ada kaitan dengan pasukan Kedah. Kalau kita lihat, David Rowley pernah beraksi bersama dengan pasukan Kedah pada season lepas. Okey, pada perlawanan semalam, Penang turun tanpa tonggak utama mereka iaitu Casagrande, Khairul Izrin dan juga Ryuji Otomo akibat daripada pergantungan. Tetapi player-player seperti Endrick Dos Santos, Rafael Victor, Di Savidren dan sebagainya tidak dibawa, bahkan tak ada dalam senarai pemain-pemain simpanan. Saya tak pasti apa yang terjadi kepada player-player ni, sama ada mereka injured ataupun mereka ada masalah lain yang tu perlu dijelaskan oleh pihak ataupun pengurusan pasukan Penang serta MFL sendirilah. Okey, tanpa membuang masa, kita masuk dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Kedah. Apakah kekuatan dan juga apa yang saya suka tentang pasukan Kedah pada perlawanan semalam? Yang pertama, apa yang saya suka adalah mengenai perubahan di bahagian midfield, yang mana kita dapat lihat Amirul Hisham diletakkan di tempat Anu Maten pada perlawanan semalam dan membolehkan Aidil Syahril untuk menolak Badrul Bahtiar bermain lebih ke hadapan ataupun more to attacking, yang beraksi sebagai pemain nombor 10. Okey, pada perlawanan semalam, apa yang saya suka tentang midfield ni adalah bagaimana Amirul Hisham boleh menggalas dua tugas, iaitu beliau mampu bertahan dan beliau juga mampu membantu bahagian serangan dan memberi sokongan kepada bahagian serangan ketika Kedah melakukan serangan. Sebelum ni kita tengok Anu Maten adalah seorang midfield yang bermain sebagai defensive midfielder, dan macam yang saya cakap, Anu Maten ni adalah seorang player yang memang completely ataupun keseluruhannya bertahan, dan beliau memang bertahan dengan sangat baik. Tetapi daripada segi influence ataupun daripada segi membantu bahagian serangan, Anu Maten ni agak kurang support dia untuk bahagian serangan. Tetapi dengan turunnya Amirul Hisham di posisi terbaik beliau mampu untuk beraksi dengan sangat cemerlang. Beliau bertahan dengan sangat baik dan beliau juga memberi support kepada Badrul Bahtiar ketika Kedah build up daripada tengah. Jadi keseimbangan di bahagian tengah tu jelaslah kita nampak, yang mana dengan adanya Amirul Hisham, Kedah punya midfield memang sangat-sangat hidup. Sebab apa? Sebab Amirul Hisham boleh bertahan dan Amirul Hisham juga boleh memberi support kepada Badrul Bahtiar dan juga bahagian serangan yang lain. Selain itu, di bahagian midfield ni, apa yang saya suka, dengan adanya Amirul Hisham telah membuatkan Badrul Bahtiar untuk lebih efektif dan lebih ke hadapan untuk membantu bahagian serangan. Semalam kita boleh lihat yang memang Badrul boleh bergerak bebas di bahagian tengah disebabkan belakang dia ada Amirul Hisham, dan Badrul Bahtiar boleh terus untuk more to attacking, lebih kepada menyerang berbanding bertahan. Jadi dengan adanya Amirul Hisham ni, Badrul Bahtiar boleh buat kerja dia dengan mudah untuk membantu bahagian serangan. Kita boleh lihat hasil dia apabila Badrul Bahtiar berjaya menghasilkan satu assist kepada Kipre, dan juga Badrul Bahtiar berjaya menjaringkan gol satu. Disebabkan apa? Sebab Badrul Bahtiar boleh bergerak bebas dan banyak membantu bahagian serangan berbanding untuk cover di bahagian midfield untuk bertahan, sebab Amirul Hisham dah boleh buat semua kerja tu. Jadi itu yang pertama yang saya suka di bahagian midfield. Yang kedua, apa yang saya suka tentang Kedah ni adalah bagaimana pada perlawanan semalam kita dapat lihat di bahagian serangan ataupun di bahagian tengah dan juga bahagian serangan Kedah, mereka lebih tersusun dan mereka lebih seimbang ketika melakukan serangan. Sebelum-sebelum ni, kalau kita lihat, Kedah lebih memfokuskan untuk melakukan serangan di bahagian kanan berbanding di semua arah dalam padang. Tetapi pada perlawanan menentang Penang semalam, Kedah berjaya membuat satu corak permainan tiki-taka dan juga short passing yang agak menarik, yang mana mereka memanfaatkan keseluruhan padang untuk melakukan serangan. Jadi mereka dah tak tertumpu kepada satu
bahagian saja untuk melakukan serangan. Yang mana kita boleh tengok semalam di bahagian kanan Kedah akan menggunakan Robi Ataya. Di bahagian tengah Kedah akan menggunakan Badrul Bahtiar dan juga Kipre. Di bahagian kiri Kedah akan menggunakan Syazwan Zainon. Jadi disebabkan keseimbangan dan juga tersusunnya corak permainan Kedah di bahagian serangan semalam, maka variasi ataupun serangan Kedah tu berbagai-bagai. Kadang-kadang Kedah attack belah kanan, kadang-kadang Kedah attack belah tengah, kadang-kadang Kedah attack belah kiri. Yang ni lah yang menyebabkan corak permainan Kedah menjadi lebih menarik dan lebih tersusun, sebab mereka dah tak fokus untuk satu bahagian sahaja. Bahkan dengan kemasukan Amirul Hisham di bahagian tempat Anu Matin membolehkan Badrul Bahtiar lebih kepada attacking, dan dengan kemasukan Syazwan Zainon di bahagian kiri telah membuatkan bahagian kiri Kedah di bahagian serangan lebih hidup. Yang mana kalau kita tengok game-game sebelum ni, bahagian kiri Kedah agak kurang, yang mana mereka tak hidup sangat. Tetapi pada perlawanan semalam boleh saya katakan kanan Kedah hidup, kiri Kedah hidup, tengah Kedah hidup. Itu yang membuatkan Kedah memang sangat-sangat berbahaya ketika melakukan serangan. Bahkan corak permainan mereka juga short passing adalah sangat-sangat bagus, yang mana tidak melakukan passing yang mudah dibaca dan sebagainya. Itu yang saya suka yang kedua tentang pasukan Kedah dan juga kekuatan pasukan Kedah. Yang ketiga yang saya suka tentang pasukan Kedah adalah mengenai Kipre. Yang mana pada perlawanan semalam boleh saya katakan Kipre adalah pemain yang boleh dijadikan sebagai MVP ataupun Man of the Match. Disebabkan peranan Kipre pada perlawanan semalam memang sangat-sangat bagus. Daripada segi work rate, iaitu kerja keras beliau di atas padang, beliau sangat bekerja keras. Daripada segi ball control, dia pandai. Daripada segi meletakkan diri dalam keadaan yang sepatutnya, beliau juga pandai. Yang mana kita boleh tengok gol pertama dan juga gol kedua adalah daripada gol pertama dan juga gol ketiga Kedah adalah daripada Kipre. Yang mana Kipre pandai meletakkan diri dalam keadaan yang sangat-sangat bagus, dan dia pandai membuat larian di belakang pertahanan. Kita boleh tengoklah gol pertama dan juga gol ketiga daripada Kipre tersebut. Dan apa yang paling penting tentang Kipre ni adalah daripada segi ketenangan. Yang mana beliau dapat bola, beliau tenang. Beliau tahu apa yang beliau nak buat. Kita boleh tengok gol pertama Kedah yang dihasilkan oleh Kipre, beliau berjaya mengawal bola dengan sangat tenang, walaupun diasak oleh pertahanan Penang yang banyak ketika itu, tetapi dengan ketenangan dia berjaya menjaringkan gol. Jadi memang Kipre memainkan peranan penting untuk pasukan Kedah pada perlawanan semalam. Yang keempat, kekuatan Kedah dan juga apa yang saya suka tentang Kedah adalah mengenai Luqman Hakim. Luqman Hakim adalah pemain yang menggantikan Reynald Alves dan digandingkan dengan Rodney Kelvin. Yang mana Luqman Hakim ni bukan game pertama dia. Sebelum ni pun Luqman Hakim biasa main. Dan apa yang ditunjukkan oleh Luqman Hakim pada perlawanan semalam adalah beliau sangat-sangat bagus ketika bertahan, dan beliau cepat membaca game. Bahkan beliau berani untuk membuat tindakan yang memang sepatutnya defend buat. Jadi ini menunjukkan yang Luqman Hakim punya performance sudah meningkat naik, mutu permainan dia makin berkembang, dan sekiranya diberi minit permainan yang lebih, mungkin untuk season hadapan Kedah boleh jadikan Luqman Hakim sebagai player utama. Sebab apa? Sebab Rodney Kevin pun akan pulang ke Selangor dah kan. Itu yang saya suka. Yang kelima, apa yang saya suka adalah tentang fullback pasukan Kedah, iaitu di bahagian kiri Arif Fahan. Yang mana kita tahu sebelum ni di bahagian kiri adalah Fairuz Zakaria. Tetapi Fairuz Zakaria sering dijadikan lubuk dan senang dibolosi oleh pemain-pemain serangan pasukan lawan. Tetapi untuk Fairuz Zakaria, beliau masih ada banyak lagi masa untuk memperbaiki semua itu. Sebab apa? Sebab ini barulah first season Fairuz Zakaria bersama Kedah dan dalam saingan Liga Super. Jadi untuk next season, memang Fairuz Zakaria boleh jadi top player lah kalau sekiranya diberi peluang dan dia tingkatkan mutu permainan dia. Tetapi dengan kembalinya Arif Fahan dalam skuad Kedah di bahagian kiri, Arif Fahan berjaya bertahan dengan sangat baik pada perlawanan semalam. Yang mana memang belah kiri Kedah semalam agak kental lah, walaupun Al-Hafiz bermain di belah tuan. Walaupun ada beberapa kali gerakan Al-Hafiz berjaya dilakukan, tetapi Arif Fahan bertahan dengan sangat baik. Tetapi pujian harus diberikan kepada Arif Fahan sebab memang dia bertahan dengan sangat baik dan membuatkan bahagian kiri lebih kuat, lagi strong, lagi kuat untuk bertahan. Dan untuk bahagian kanan Kedah pula, iaitu Rizal Ghazali. Yang mana Rizal Ghazali ni memang patut diberi pujian lah.
Daripada segi work rate, dia sangat-sangat tinggi. Dan beliau juga rajin untuk membantu bahagian serangan dengan buat overlapping. Bahkan pujian juga harus diberikan kepada Rizal apabila beliau berjaya memberi satu assist kepada Kepa Sherman pada perlawanan semalam. Jadi boleh memang kata fullback Kedah ni hidup lah, terutamanya di belah kanan Rizal Ghazali, yang mana dia banyak improvement daripada segi overlapping, daripada segi speed, daripada segi body. Memang Rizal akan menang. Daripada segi crossing pun Rizal dah mula untuk melakukan crossing yang terbaik untuk seorang fullback ataupun right back Kedah lah. Jadi benda tu yang saya suka pada perlawanan semalam. Dan yang terakhir, apa yang saya suka pada perlawanan semalam adalah bagaimana corak permainan Robbie Ataya. Walaupun sebelum ni Robbie Ataya adalah seorang player yang suka pegang bola lama, dan pada perlawanan semalam pun dia pegang bola agak lama, tetapi saya suka bagaimana dia track back, iaitu dia membantu Rizal untuk melakukan pertahanan, dan dia berjaya mencuri bola. Kita boleh lihat gol ketiga Kedah adalah hasil daripada rampasan bola yang dilakukan oleh Robbie Ataya di bahagian tengah. Jadi Robbie ni juga rajin pada perlawanan semalam. Itu yang membuatkan pasukan Kedah ni jadi lagi strong. Mereka berdisiplin, mereka lebih tersusun, dan mereka tidak memfokuskan kepada satu bahagian saja untuk melakukan serangan. Itu untuk kekuatan. Untuk apa yang kurang saya suka tentang pasukan Kedah, ni hanya pendapat peribadilah kan. Yang sebab nak nampak kekurangan semalam memang agak nampak jugalah. Yang tu mereka, kalau kita lihat gol ketiga ataupun gol pertama pasukan Penang, mereka terlalu memberi space kepada David Rowley dan juga Quentin untuk melakukan crossing, yang mana tak ada player Kedah yang pergi pressure kat kawasan tu, padahal bola tu berada di kawasan tengah lagi kan. Jadi itu antara kelemahan lah. Kalau tidak, mereka tidak akan dibolosi sekiranya ada seorang player pressure. Padahal waktu tu dah nak habis first half. Jadi mereka bila mana nak habis game, mereka sedikit lalai. Mereka boleh perbaiki lah daripada segi concentration dan juga lebih fokus untuk next game. Dan yang kedua, apa yang kurang saya suka daripada pandangan saya adalah mengenai lambatnya pertukaran pemain. Sebab apa? Sebab kita tahu Kedah dah ada 5 game tunda, dan Kedah kena habiskan semua game dalam masa 1 bulan dengan jadual liga yang padat. Tetapi rotation player agak kurang. Jadi kalau dah mendahului 3 ataupun 4, Kedah sepatutnya tukar player lebih awal, di bawah minit 70, 60 kau macam tu, untuk memastikan tahap fitness player tu lebih bagus lah. Sebab Kedah akan harungi jadual yang lebih padat. Itu sahaja untuk pasukan Kedah. Secara overallnya Kedah memang agak mantap lah pada perlawanan semalam. Walaupun bagi saya memang Penang kurang sebab tiada player-player utama. Okey, kita masuk dalam pasukan Penang. Saya akan mulakan dengan kelemahan pasukan Penang. Kelemahan pasukan Penang yang pertama adalah mengenai back four mereka, iaitu di bahagian tengah gandingan Latif dan juga gandingan Latif, dan yang mana mereka di bahagian tengah, dua center back Penang ni sedikit leka. Mereka banyak membuat unforced error, yang mana mereka tak marking satu. Yang kedua, mereka banyak membiarkan Kedah untuk pegang bola di bahagian kawasan kotak penalti mereka. Mereka kalah daripada segi sizing dan juga fizikal. Mereka banyak memberi ruang kepada Kedah untuk dominate di bahagian tengah. Jadi memang bahagian defense Penang semalam tak berdisiplin, memang tak concentrate, memang mereka tak compact macam selalu. Bahkan mereka bermain di bawah level mereka yang sebenar. Kalau kita lihat sebelum-sebelum ni, defense Penang memang terkenal dengan satu corak permainan yang sangat compact, yang sangat berdisiplin. Memang susah orang nak tembusi walaupun menggunakan pemain-pemain tempatan. Tetapi pada perlawanan semalam, mereka beraksi di bawah tahap sebenar mereka. Mereka dengan mudahnya memberi Kipre ruang yang banyak untuk melakukan larian, dan mereka meninggalkan pemain-pemain Kedah dalam ruang yang kosong yang banyak. Kita boleh tengok bagaimana Badrul menjaringkan gol. Tiada seorang pemain Penang pun yang ada kat situ untuk jaga beliau. Lebih tertumpu kepada Kipri dan memberi ruang kosong tanpa buat man-to-man marking, tak buat tight marking, tak kira close marking, semua mereka tak buat pada perlawanan semalam. Itu kelemahan Penang yang pertama. Kelemahan Penang yang kedua adalah di bahagian midfield, yang mana mereka tiada seorang kreatif attacking midfielder untuk memberi support kepada bahagian serangan. Yang mana pada perlawanan semalam, bila Sheridan dan juga Ahmed Azhar dapat bola, mereka keseorangan di bahagian serangan, yang mana bahagian tengah Penang ni lambat untuk naik untuk memberi support dan juga sokongan kepada barisan serangan ketika mereka dapat bola untuk menyerang.
ataupun ketika mereka melakukan counter attack. Jadi benda tu sedikit sebanyak merencatkan counter attack dan juga serangan yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain Penang lah. Mereka bagai kehilangan Endrick Dos Santos. Dede Ashraf pula dia gagal untuk memberi support yang baik. Kalau kita tengok Amir Azhar dan juga Al-Hafiz bermain dengan sangat baik. Mereka boleh beat player-player Kedah di bahagian pertahanan, tetapi tiada support. Itu yang merugikan pasukan Penang. Kelemahan pasukan Penang lah. Kelemahan pasukan Penang yang ketiga adalah di bahagian midfield juga. Defensif midfielder pasukan Penang gagal buat kerja dengan lebih baik untuk menghalang build up daripada Kedah, yang mana kita tahu Kedah banyak serang kot tengah juga, tetapi mereka lambat untuk menutup ruang dan lambat untuk memberi tekanan kepada pemain-pemain Kedah ketika pemain-pemain Kedah ni pegang bola. Jadi bila mana mereka lambat untuk halang ataupun intercept bola ataupun build up yang dilakukan oleh pemain-pemain Kedah sedikit selesa lah untuk melakukan short passing. Tu sebab Kedah selesa main tiki-taka, main short pass dan sebagainya, sebab pemain-pemain Penang sendiri tak pressure ataupun tak halang langsung pemain-pemain Kedah ketika mereka melakukan short passing. Bahkan mereka memberi ruang lagi untuk pemain-pemain Kedah masuk ke dalam kotak penalti mereka. Itu kelemahan Penang yang paling ketara. Kita masuk kepada apa yang saya suka tentang Penang. Satu je yang saya suka tentang Penang, iaitu Quentin, iaitu right back Penang. Quentin Chen ni adalah seorang player yang sangat cemerlang berhasil di bahagian kanan. Pada perlawanan semalam kita nampak dia bekerja dengan sungguh keras, work rate tinggi. Dia banyak melakukan serangan dan sebagainya. Tetapi sayang, dia seorang nak buat semua, tak menjadi. Tetapi apapun pujian harus diberikan, gerakan beliau daripada segi kualiti crossing memang tepat. Dia adalah seorang player yang mampu buat overlapping, dia mampu crossing, dia mampu cari target man dan berjaya memberi satu gol kepada Penang hasil assist daripada Quentin. Memang paduah Quentin ni. Itu sahaja ulasan saya pada perlawanan semalam. Ada satu detik yang saya rasa saya tak suka tentang Penang adalah mengenai Jeffrey Chew. Yang mana Jeffrey Chew semalam sepatutnya kena kad merah sebab dia tackle Robbie Ataya. Sepatutnya pengadil pun bagi kad merah, tetapi mungkin pengadil tak nampak dengan jelas apa yang dilakukan. Tetapi tackle yang dilakukan kepada Robbie tu memang tak patut lah. Sepatutnya kad merah. Itu saja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.